Mira, awak ada cadangan untuk tugasan ini? Saya tak ada cadangan sebab saya tidak mahir dalam bidang visual ruang ni. Hai. Hai, Kita tengah buat apa? kami diberi tugasan untuk mencantikkan taman ini. Betul. Awak ada cadangan? Oh, maaf. Saya tidak berapa mahir dalam bidang visual ruang. Alamak. Oh. Hai awak semua. Hai. Kami minta dengar tentang perbincangan untuk mencantikkan taman ini. Aha, korang ada idea tak? Ada. Sebab kami mahir dalam bidang visual ruang. Oh, bagus juga. Kalau macam tu, boleh bagi cadangan awak. Pada pendapat saya, kita boleh mencantikkan lagi taman ini dengan membuat penambahan, kita menambahkan lampu. Apa boleh bawa? Pada pendapat saya, bagus cadangan itu. Selain itu, kita boleh tambah bunga-bungaan untuk menambahkan warna dekat taman. Dengan itu, kita boleh menarik minat pengunjung yang datang di sekolah. Bagus cadangan awak. Mari kita siap tugas ni sama-sama. Boleh? Okey, mari jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Apa khabar? Saya Syamira Nazir. Hari ini anda sedang menyaksikan pentaksiran psikometrik. Selama 30 minit kita akan membincangkan tajuknya Inventari Kecerdasan Pelbagai dalam Visual Ruang khas untuk murid-murid tingkatan 3. Apa yang dimasukkan dengan visual ruang ni? Sama-sama kita akan pelajari dan juga bincangkan dengan tetamu jemputan di studio hari ini. Saya bersama dengan seorang guru bimbingan dan kaunseling dari SMK Dusun Nading Hulu Langat Selangor. Siapakah beliau? Jom kita kenali guru kita terlebih dahulu. Kita saksikan profil guru. Dan hari ini saya bersama dengan Cikgu Khairul Azwa Ismail. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Baik Cikgu, saya sebenarnya teruja nak sama-sama membincangkan dengan Cikgu apa yang dimasukkan dengan visual ruang ni. Ya, Tapi sebelum itu suka juga untuk Mira perkenalkan juru bahasa isyarat yang bersama dengan kami pada hari ini iaitu Cikgu Suhana Fazil dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Kuantan Pahang. Apa khabar Cikgu Suhana? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah Cikgu Khairul. Berbekalkan pengalaman lebih daripada 1 dekad lebih kurang dalam 12 tahun macam tu. Dengan tajuk yang akan kita bincangkan iaitu Inventari Kecerdasan Pelbagai Visual Ruang. Apa yang dimasukkan dengan tu Cikgu sebenarnya? Okey, terima kasih kepada Mira atas ucapan lalu-lalu tadi. Okey, sebelum kita dengan lebih lanjut mengenai apa itu kecerdasan visual ruang ini, maksudnya bolehlah kita kita tahu dulu maksudnya visual dan maksudnya ruang itu. Maksudnya visual ini adalah bermaksud berkenaan dengan melihat, berkenaan dengan penglihatan dan juga benda yang dapat dilihat. Manakala ruang pula secara amnya dia banyak memberi makna sebenarnya. Antaranya seperti sesuatu tempat, kawasan kosong yang di sekeliling objek ataupun objek di dalam sesuatu kawasan itu. Tetapi bagaimana pula dengan kecerdasan visual ruang ini? Okey, visual ruang ini di dalam IKP adalah dia merujuk kepada kebolehan berfikir secara gambaran, imej, bentuk ataupun juga corak lah, yang mana dia dapat menghasilkan sesuatu perkara yang ada unsur-unsur gambar, yang ada unsur imej, yang mana atau boleh diringkaskan semua benda yang boleh dilihat. Maksudnya benda yang boleh dilihat itulah berkaitan dengan visual ruang inilah. Okey, selain pada itu kecerdasan ini juga mampu menghasilkan model secara visual dan juga mengaplikasikan model itu ke dalam dunia fizikal. Maksudnya di sini kecerdasan ini menghasilkan sesuatu perkara pada permulaannya dia tak ada sebenarnya dia tak ada pun dalam nyata ini, dan last sekali dia dapat menjadikan benda yang tak nampak ada nampak dalam secara visualnya lah. Okey. Kita mengambil contoh boleh tak? Contoh boleh, lah. Boleh, contoh macam tanah kosong. Kebiasaannya seseorang itu akan melihat itu tempat tu macam kosong saja, tak ada apa-apa pun. Tetapi bagi yang ada maksud kecerdasan visual ini, visual ruang ini, dia melihat tanah kosong itu boleh dijadikan
bangunan ataupun satu taman yang akan mencantikkan lagi. Itulah. Dia visualize lah benda tu, dia membayangkan. Dia boleh melihat satu kawasan itu nampak macam kosong. Dia boleh meletak sini letak apa, letak apa dan letak apa. Itu menjadikan, itulah kebolehan orang yang berfikir macam itulah. Okey. Okay, selain pada itu juga, dia memperkatakan tentang perhakiman ruang juga dan juga keupayaan menggambarkan dengan mata minda. Okey, Mia faham tak apa itu menghakimkan ruang ini? Biasa kita dengar hakim ni hakim yang melelai kan. Okey, maksudnya orang ni dia boleh melihat sesuatu tempat itu, dia boleh contoh di dalam studio kita ini sendiri, dia boleh melihat okey kat sini sesuai letak apa, kat sini letak apa, dia boleh melihat ada hubung kait antara satu sama lain. Dan juga mata minda pula ini pula, dia melihat dari segi apabila dia melihat sesuatu, dia boleh menggambarkan balik di dalam minda dia. So dia tengok, contoh dia tengok sesuatu tempat itu, dia boleh membayangkan di dalam minda dia. Contoh kalau kita tanya orang soalan macam ni, awak tahu tak tempat mana kat situ? Dia automatik aku fikir, kat itu kat mana? Dia maksudnya dia dah minda, dia dah terbayang dah visual kat situ. Itulah maksudnya mata minda jugalah. Okey. Baik Cikgu, itu yang dimasukkan secara ringkas apa yang dimasukkan dengan visual ruang. Apa pula ciri-ciri individu yang memiliki kecerdasan dalam visual ruang ni Cikgu? Okey, sebenarnya secara tak langsungnya sebenarnya ciri ini sebenarnya kita dah boleh melihat sebenarnya banyak sebenarnya dalam ciri kita. Okey, antara ciri pertama adalah dia bijak menghubung kaitkan antara objek-objek di dalam ruang itu. Maksudnya dia melihat contoh meja ini sesuai dengan tempat ini, meja itu dia sesuai tempat sana. Dia boleh menghubung kait antara satu sama lain. Dan seterusnya adalah dia suka menconteng, dia suka melukis. Saya suka menconteng, melukis dan ataupun mencipta gambar 3D. Maksudnya sebagai contoh di sekolah saya ada pelajar yang dia suka melukis. Ini contoh yang saya contoh buat. karyanya lah. Ya, cantik tak? Cantik. Ini adalah satu hasil karya daripada pelajar saya. Maksudnya kertas kosong pada permulaannya last kali dia dah penuh lah. Betul. Orang yang visual orang ni dia tak suka nampak yang kosong-kosong. Dia suka penuhkan semua. Dan seterusnya adalah ciri-ciri lain adalah imaginatif dan kreatif. Okey, maksudnya di sini saya ambil contoh macam orang ambil gambar lah ni. Mira, contohnya kalau kita ambil gambar macam saya ambil gambar, dia macam apa ni Cikgu Azwar nampak macam biasa je, tapi apabila kita bagi orang yang ada ciri-ciri ini, gambar tu nampak macam lagi cantik. Mungkin kalau bahasa senang sekarang nampak kurus lah, nampak cantik, nampak tinggi lah, sebab dia ada seni, dia boleh setting macam mana bentuk dia. Dan bagi ciri-ciri seterusnya, hampir semua kecerdasan dia mempunyai sifat teliti dan fokus. Maksudnya semua benda, apa-apa dia pakainya buat, memang dia akan sangat teliti dan fokus. Dan seterusnya dia dapat mengesan dunia visual dengan tepat. Maksudnya di sini merujuk pada gambar dan filem. Maksudnya dia tengok gambar itu, dia boleh melihat gambar itu bentuk dia, walaupun dia tengok bukit, gambar bukit kan, dia dapat menggambar bukit dia macam ni. Kalau dia tengok gambar sungai, dia boleh sungai dia macam ni, mengalir macam ni. Malah juga dalam filem juga, kita tengok dalam filem macam robot kereta kan. Robot kereta, kalau setengah orang yang biasa dia tengok macam biasa je, tapi orang yang visual ni dia boleh bayangkan orang tu tengah bawa kereta. Macam itulah. Baik Cikgu. Dan saya kira pastinya individu ini juga dia suka menyelesaikan puzzle ataupun memain teka-teki. Betul. Selain pada itu, dia suka salah satu yang boleh tambahan lagi, dia suka buka dan pasang balik barang-barang. Dia macam puzzle lah. Dia maksudnya dia memang suka buka-buka, lepas tu dia pasang balik, lepas tu buka balik. Sebab dia memang itulah ciri dia. Kalau kita sedar tak sedar lah. Menarik itu. Jadi macam mana penonton di rumah, ada tak ciri-ciri ini dalam diri anda? Kalau ada, mungkin anda antara individu yang memiliki kecerdasan visual ruang. Kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini, tapi jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Pentaksiran Psikometrik Didik TV KPM. Tahniah Alisha atas keputusan Akademi Cemerlang dan juga dalam bidang seni. Cantik lukisan yang Alisha hasilkan. Terima kasih atas pujian dan sokongan dan semua. Sama-sama. Bagaimana awak berkemahiran dalam bidang seni dan juga berjaya dalam bidang akademik? Setiap orang ada kemahiran dan potensi diri sendiri. Kita perlu tahu dan kembangkan sebab kita sendiri pun tidak tahu kemahiran kita. Betul. Kalau begitu, bagaimana kita nak kembangkan potensi kita? Dengan cara saya berbagikan masa dengan kelebihan saya dan juga akademik.
Wow. Kalau nak tahu lagi potensi anda semua, boleh kita pergi ke bilik review tu. Mari. Jom. Baiklah, berkemahiran dalam seni, berjaya juga dalam bidang akademik. Ini antara ciri-ciri individu yang memiliki kecerdasan visual ruang. Dan dalam segmen kali ini, kita nak tanya pula kepada Cikgu Khairul, bagaimana pula untuk murid-murid di rumah ingin mengetahui nak menentukan penilaian skor mereka. Pastinya diuji juga kan? Ya, individu ini ada ke tidak? Ada skornya. Jadi macam mana Cikgu? Silakan. Okey, selepas saya nak tanya juga Amira kan, selepas kita ambil exam, apa yang kita nak tahu selepas itu? Kita nak tahu markah kita. Ya, mesti nak tahu markah ataupun result dia kan. Okey, apabila pelajar-pelajar semua dah menjawab IKP ini, so dia akan adalah skor dia. Okey, bagi sebelum itu saya nak cakap juga, skor di dalam kecerdasan ini tidak menunjukkan siapa yang dapat tinggi itu bagus. Siapa yang dapat rendah atau sederhana itu tak bagus. Bukan. Ini adalah untuk kecerdasan masing-masing. Maksudnya di sini, kalau skor kita mendapat dalam lebih 75% hingga 100%, itu tahap kita adalah tahap tinggi. Manakala sekiranya skor kita dapat dalam 50% hingga 74%, kita dapat markah dalam sederhana. Manakala skor rendah, dia dalam markahnya adalah 0% hingga 49%. Maksudnya kadang-kadang ni markah yang sesiapa yang dapat rendah ni, dia kadang-kadang bulan depan dia boleh jadi tinggi. Maksudnya bukan stick saja, maksudnya dia dapat rendah pada kali ini, dia tak mesti lepas ni dia akan jadi lagi tinggi. Kadang-kadang dia akan dipengaruhi oleh faktor persekitaran dia, faktor belajar dia macam mana. So kadang-kadang dia akan boleh berubah kecerdasan kita itu sebenarnya. Okey, baik. Okay, seterusnya dah halalang kita dah sebut pasal kecerdasan ini. Mesti nak tahu macam mana gaya pembelajaran dia yang sesuai, betul tak? Ya, betul Cikgu. Okey, gaya pembelajaran yang boleh digunakan bagi yang mempunyai kecerdasan visual ini adalah sangat banyak sebenarnya. Ini adalah salah satu cadangan yang boleh kita berkongsi dengan pelajar. Iaitu pertama, cikgu-cikgu boleh menggunakan kaedah iaitu menggunakan pelbagai bentuk persembahan seperti gambar, graf, gambar wajah, poster ataupun carta. Maksudnya dalam kelas itu cikgu-cikgu bolehlah mengkelompokkan kelompok ini, awak buat gambar wajah. Okey, kelompok ini dia buat carta dan sebagainya. Itu dia dapat menjadikan benda itu sangat menariklah. Dia sebenarnya apabila kita tahu skor yang kita tahu skor pelajar itu tinggi ataupun rendah ataupun sederhana, dia boleh digunakan kepada banyak pihak seperti macam pihak cikgu-cikgu, malahan pihak ibu bapa pun boleh gunakan data itu. Contoh macam ibu bapa. Bila dia dah dapat tahu pelajar dia, anak-anak dia ni ada skor visual ni sangat tinggi, so dia boleh bagi sokongan. Sokongan macam mana? Boleh saya nak tanya juga. Okey, sokongannya macam dia boleh ajak sekali anak-anak dia kemas rumah ataupun setting rumah. Okey, hari ni saya nak panggil Azwa, contoh panggil Azwa, mak hari ni nak tolong minta Azwa macam mana nak setting orang tamu kita ni. Kita ajak sama-sama dia dengan bersama-sama kita kat rumah tu. Kalau kalau ada bajet sikit, boleh beli permainan yang seperti menyusun puzzle dan sebagainya, itu lagi baguslah. Dan manakala cikgu pula dia boleh dengar macam saya cakap tadi, dia boleh mengkelompokkan pelajar mungkin sebab kat sekolah ni pelajar A dia kecerdasan lain, betul tak? Kecerdasan B kecerdasan lain. So apabila kita tahu masing-masing ada kecerdasan yang berbeza, dia boleh digunakan. Kumpulan A ni, pelajar A ni kita boleh guna macam ni dan macam ni. Yang seterusnya yang boleh gaya pembelajaran ni adalah menggunakan peta minda. Peta minda ni maksudnya pelajar visual ni, kecerdasan visual ni, dia tak suka nampak kertas tu macam kertas ada tulisan saja. Dia suka macam kalau dia letak nota, dia akan pecah-pecah macam tu. Ada bulatan. Ya, dia tak suka nampak macam kosong je. Dia suka ada pergi ke sini. Dia bila dia buat macam tu, dia jadi macam wah, sukanya, cantiknya macam tu. Dan seterusnya menggunakan kemudahan teknologi, iaitu menonton video ataupun gambar lah. So dalam kelas tu cikgu boleh bersama-sama juga kita tunjuk dalam kadang-kadang pun ada juga cikgu yang belajar dia pasang LCD projector supaya pelajar lagi faham. Dan last sekali adalah menggunakan set permainan. Set permainan ni bila kita bunyi permainan ni nampak macam biasa saja sebenarnya kan, tapi sebenarnya banyak dah permainan yang sambil-sambil kita bermain, sambil kita belajar. Contoh macam ala-ala macam permainan yang bila kita main ni kan, bila dah berhenti kat situ dia jawab soalan. Bila dia dapat jawab soalan, dia boleh pergi tempat lain. Kalau tak boleh jawab soalan, dia kena bukan denda, maksudnya ada hukuman sedikit lah. Mungkin dia kena jawab ada soalan. Ada penalti lah dalam permainan tu. So sebenarnya dah banyak sebenarnya cara-cara permainan. So
pelajar-pelajar visual ni dia tak suka yang sama. Dia kadang-kadang dia suka permainan macam ni, dia suka melibatkan lukisan yang besar dan sebagainya macam itulah. Macam itulah. Mia rasa yang mana yang lagi bagus sebenarnya? Yang mana yang lagi bagus bergantung kepada murid-murid juga kan. Tapi Amira sebenarnya bila Cikgu sentuh tadi tentang membuat peta minda ataupun iting tu, saya macam boleh kaitkanlah dengan sewaktu saya belajar dari sekolah terlebih dahulu. Sebab ada juga di kalangan kawan-kawan saya, kalau mereka buat peta iting, mungkin murid-murid di rumah pun ada juga rakan-rakan sebegini ataupun anda yang sebegitu, akan pastikan nota mereka penuh dengan warna. Betul. Bukan sekadar hitam putih. Betul. Ada warna biru, ada warna merah, colouring lagi kan. Betul. Jadi itu antara individu yang memiliki visual ruang ni lah. Ya betul Mia. Maksudnya di sini dia nak nampak semua cantik, penuh je. Dia tak nampak macam plain je. Dia tak suka. Dia suka nampak kat sini ada satu dan satu. Dia sebenarnya dalam AKP ni dia memainkan peranan dengan ujian lain juga, tapi ini salah satunya visual ni dia macam itulah, dia suka melukis dan cantik, sini kuning, sini merah dan sebagainya. Okey, baik. Jadi kawan-kawan ingat tadi Cikgu Khairul Azwar dah tekankan ada 3 markah yang diberikan daripada tahap tinggi, sederhana dan juga rendah. Jadi diri anda sendiri, anda tepuk dada, tanya selera, adakah anda berada dalam kategori ini ataupun tidak? Ya, kita nak berhenti berehat seketika Cikgu. Boleh. Kita akan kembali semula selepas ini untuk kita bincangkan pula untuk murid-murid ini aliran apa pula yang sesuai untuk mereka ambil dan duduki di peringkat sekolah. Kita akan berhenti berehat, jangan ke mana-mana. Baiklah, kembali kita dalam pentaksiran psikometrik di mana hari ini kita membincangkan tentang inventari kecerdasan pelbagai dalam visual ruang. Kita sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri individu yang mempunyai kemahiran dalam visual ruang ini, dan sekarang kita ingin tahu pula untuk murid-murid di sekolah apakah aliran yang bersesuaian untuk mereka dan juga laluan kerjaya yang sesuai untuk mereka, Cikgu. Silakan. Okey, terlebih dahulu nak jelaskan sekali lagi. AKP ni adalah sepenuhnya kepada pelajar-pelajar tingkatan 3. Yang mana dia digunakan untuk salah satu penilaian untuk menentukan aliran apa semasa tingkatan 4 nanti. Maksudnya, tetapi untuk tingkatan lain seperti tingkatan 4 atau 5 pun boleh juga jawab. Tapi untuk AKP ni adalah sepenuhnya kepada pelajar tingkatan 3 untuk menentukan aliran apa selepas itu. Okey, penentuan aliran ini melibatkan psikometrik juga dan juga penilaian akademik juga ni Mia. Maksudnya di sini sebagai contoh, sekiranya aliran itu sebagai contoh aliran itu melibatkan awak dapat keputusan yang sangat bagus. Maksudnya di sini awak boleh maksudnya awak boleh memilih aliran itu dengan banyak pilihan lah. Maksudnya di sini salah satu aliran yang boleh dipertimbangkan sekiranya awak mendapat keputusan yang sangat agak bagus. So iaitu aliran STEM. Itu aliran STEM ni adalah lebih kepada subjek sains lah. Iaitu dalam itu ada subjek biologi, kimia, fizik dan sebagainya. Dan selain itu dia ada sains tambahan, rekap cipta, sains komputer, grafik komunikasi, pertanian, sains rumah tangga dan sebagainya lah. Dan sekiranya keputusan akademik kita macam biasa-biasa saja kan, tetapi kecerdasan psikometrik kita memang skor tinggi untuk visual ruang ni, so boleh pertimbangkan untuk aliran PVMA. Apa itu PVMA? PVMA ini adalah singkatan kepada program vocational menengah atas, di mana dalam itu dia ada subjek seni kecantikan, animasi, dekorasi dalaman dan sebagainya lah. Itu maksudnya dia boleh pilih adakah nak ambil yang sains tulen ataupun nak ambil aliran PVMA juga macam tu. Sebab dia kadang-kadang ni penentuan akademik ni aliran ini adalah sekolah itu terlibat juga. Maksudnya kalau sekolah itu menawarkan aliran itu, maksudnya kita boleh ambil lah. Dan salah satu cara kita nak tahu, kena jumpa dengan cikgu kaunseling lah. Cikgu, sekolah mana subjek ada sains pertanian cikgu? Cikgu, sekolah mana yang ada subjek animasi ni cikgu? So cikgu kaunseling akan tolong lah kat mana. Selain pada itu, bila dah kita ambil aliran ini, dia boleh ambil elektif. Itu subjek tambahan lain lah, seperti elektif MPV, iaitu seperti rekaan jahitan pakaian, hiasan dalaman asas dan juga penjagaan muka ataupun dandanan rambut. Dan selain pada itu juga elektif tambahan yang boleh dipertimbangkan untuk pelajar ambil adalah elektif kemanusiaan, iaitu subjek pendidikan seni visual. Bagi saya secara asasnya, secara umumnya saya sangat
bersetuju kepada pelajar-pelajar STEM ini, maksudnya aliansan ini, dia mengambil subjek elektif pendidikan seni visual. Sebab apabila dia bergabungkan antara seni visual dengan STEM ini, dia akan menjadikan pilihan kerjaya selepas itu adalah sangat besar, sangat meluas lah maksudnya. Maksudnya macam tu. Okey, baik. Itu antara jurusan aliran yang boleh murid-murid pertimbangkanlah untuk masuk ke tingkatan 4 nanti. Ya, saya. Okey. Dan seterusnya cikgu, bagaimana pula untuk kerjaya pemilihan mereka? Okey, apabila kerjaya, semua orang nak kerja, betul tak? Betul. Bila dah habis belajar, kerja, mesti nak kerja kan. Okey, salah satu kerja yang boleh bersesuaian dengan yang ada visual ruang ini adalah yang pertama adalah arkitek. Kenapa saya sebut arkitek? Sebab arkitek ini dia sangat-sangat dominan secara untuk visual ruang ni. Maksudnya arkitek ni dia bermula dengan idea dia yang kosong saja. Lepas tu dia melakar, dia melukis, dan last sekali daripada idea dia itu dia jadi terhasil dah bangunan dan sebagainya. Itulah sangat-sangat dominan lah. Untuk kalau dalam bahasa senangnya, kalau nak tahu pekerjaan yang sesuai dengan visual ruang ini adalah arkitek lah. Dia bermula daripada kosong, dah last sekali terciptalah satu hasil bangunan dan sebagainya. Dan seterusnya adalah jurukamera sendiri, seperti tu pemandu pelancong, proyektor dalaman, proyektor pakaian, animasi atau filem, dan juga simulasi ataupun model 3D. Okey, saya nak ambil contoh pemandu pelancong. Kenapa kita melihat dia adalah ada mempunyai visual ruang ni? Maksudnya dia kena guide kepada pelancong yang datang kan. Betul. Contoh dia sampai kepada Kuala Lumpur lah, macam saya kan, tak biasa datang Kuala Lumpur kan, masa datang Merdeka ke. Bila dah sampai kat datang Merdeka, okey, datang Merdeka ini dia boleh bayangkan dia ada tempat kemerdekaan dan sebagainya. Kalau orang yang tak boleh nak bayangkan, datang Merdeka ni macam tu lah, dia nampak macam mana. Kalau orang yang ada visual ni, dia boleh membayangkan datang Merdeka ni bentuknya macam ni, dan sebagainya. Ataupun kalau dia pergi ke tempat lain pun dia boleh membayangkan tempat lain lah. Macam tu. Dan antara kejayaan lain yang boleh didengungkan banyak dilistkan ni, seperti macam pelukis, pemandu, jurusolek dan sebagainya lah. Banyak sebenarnya contoh kejayaan yang boleh bersesuaian dengan kecerdasan visual inilah. Kalau tengok apa yang cikgu sentuh tadi, antara kejayanya itu mereka juga terlibat minat dalam bidang seni juga. Betul. Sebab ada karya yang akan dihasilkan. Betul. Kalau mereka pakaian itu daripada kain selembar benang menjadi kain itu menjadi baju. Itu yang nak dimasukkan. Tapi mereka juga masih lagi bukan saja menggunakan kalau boleh katakan otak ataupun minda, bukan sebelah kiri je cikgu. Seni saja, kanan pun guna juga. Sebab nak pastikan buat bangunan tu kan jangan seni bengek pula kan. Nampak cantik kan dan sebagainya kan. Betul. Ada banyak teknikalnya juga yang harus dititik beratkan. Wah, hebat ya cikgu kalau individu-individu ni. Betul. Okey. Jadi murid-murid, kalau lah cikgu kan, mereka yang ingin menambahkan pengetahuan mereka dalam bidang ini, orang kata nak tambahkan kemahiran mereka dalam bidang ini kan, apa latihan yang bersesuaian dengan mereka ataupun macam mana cikgu? Okey, dia sebenarnya macam ni. Antara salah satu perkara yang boleh kita buat adalah apabila kita tahu kelebihan kita, tetapi kita tak tahu pun potensi kita. Jadi kita mungkin salah satu kita kena ambil tahu tentang perkara itu, dan kita tambah baik apa yang kita kena tambah baik tentang kemahiran dalam diri kita lah. So kalau dalam bahasa senangnya, kalau kat sekolah jumpa dengan cikgu kaunseling, kita bincang macam mana kita nak meningkatkan potensi kita masing-masing. Saya. Baiklah, jadi murid-murid SMK Dusun Nading dah tahu dah nak cari siapa boleh cari Cikgu Khairul Azwar. Baik cikgu, sedikit rumusan ringkas memandangkan kita dah sampai ke penghujung siaran. Okey, psikometrik ni adalah salah satu cara kita nak mencari kelebihan potensi diri kita masing-masing, yang mana apabila kita dah tahu kelebihan kita, potensi diri kita, maksudnya kita dah ada guideline, kita ada panduan macam mana kita nak menjadikan diri kita ni lagi baik dan mencapai kejayaan dalam akademik dan juga dalam kehidupan seharian kita. Itu. Baiklah, jadi diharapkan segala perbincangan yang kita sampaikan pada hari ini, informasi pada hari ini memberi manfaat kepada murid-murid untuk mengenal pasti potensi yang ada dalam diri anda, sekaligus tahu laluan kerjaya mana ataupun aliran sekolah pembelajaran mana yang bersesuaian dengan diri anda. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.